Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini sudah tentu hari yang paling penting sebenarnya untuk hari ini menjelang pengumuman rasmi KDNK Suku Pertama 2023. Pelbagai unjuran dan juga pandangan telah pun kami bawakan analisis sepanjang minggu ini, terutamanya untuk kita melihat secara terperinci berkenaan dengan KDNK bagi Suku Pertama 2023. Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Samsiah dan juga Ketua Perangkawan Datuk Sri Uzair akan mengadakan sidang media, dan angka rasmi tersebut akan kami bawakan pada jam 12 tengah hari nanti termasuk analisis. Tetapi sebelum itu kita nak meneliti juga dari segi unjuran. Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Assalamualaikum Zaf. Assalamualaikum Haris. Zaf, mungkin pertama sekali jangkaan melibatkan KDNK bagi suku pertama tahun ini oleh pihak MIDF sendiri, serta mungkin apa sebenarnya yang mendorong serta sektor-sektor yang sedikit sebanyak mendorong kepada pertumbuhan suku pertama ini, Zaf? DNK pada suku pertama adalah antara 4.2% hingga ke 64%. Kalau average atau median adalah 5.1. MIDF menjangkakan pertumbuhan sebanyak 5.2%. Kalau kita lihat kepada prestasi untuk suku pertama, dijangkakan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kuasa membeli ataupun domestic demand, yang mana kita telah melihat peningkatan sebanyak double digit untuk distributive trade yang merangkumi penjualan motorkar, beruncit dan borong berkembang sebanyak 12.9%. Suku keempat 14%. Kadar pengangguran 3.6% pada suku keempat dan pulih ke 3.5 suku pertama. Inflasi 3.9 turun ke 3.6, dan ini dijangkakan akan mendorong aktiviti ekonomi domestik negara. Tidak, walau bagaimanapun kita melihat kita akan melihat faktor perdagangan antarabangsa itu akan agak menurun. Prestasi ekspor telah menurun daripada 12% pada suku keempat turun ke 3%, dan peningkatan ini adalah didorong hanya oleh re-export activity berbanding dengan aktiviti domestik ekspor, dan penguncupan di ekspor pertanian khususnya kelapa sawit, dan pertumbuhan perlahan di ekspor manufacturing dan juga mining. Jadi untuk suku pertama ini kita jangkakan pertumbuhan KDNK pada kadar 5.2% didorong oleh permintaan domestik khususnya consumer demand dan juga aktiviti yang melibatkan permintaan tempatan. Zaf, bagaimana pula kalau kita nak meneliti kepada suku-suku yang akan datang ini? Adakah kita boleh jangkakan sustainable, berada pada paras yang sederhana, atau bagaimana sebenarnya, Zaf, untuk suku akan datang? Untuk tahun ini adalah 4.2%. Negara adalah antaranya ialah kuasa membeli ataupun consumer demand dengan prestasi pasaran buruh yang makin pulih, kadar pengangguran terus menurun ke 3.5%. Sebelum pandemik adalah 3.3%, dan kadar inflasi setiap bulan terus kita lihat makin menurun, terutamanya dari segi harga bukan makanan, dan ini akan memberikan kekuatan kepada ekonomi. Lagi satu adalah pada suku pertama adalah di mana kerajaan, khususnya kerajaan baru ini mengendalikan, membentangkan bajet 2023. Jadi kita akan melihat, dan alhamdulillah sudah lulus, dan kita akan melihat aktiviti perniagaan ataupun investment ataupun expenditure daripada pihak kerajaan akan mula menyuntik kepada ekonomi negara mulai suku kedua dan suku-suku seterusnya. Dan ini juga akan merancangkan lagi aktiviti pembinaan ataupun construction pada suku seterusnya. Dan pembukaan China ini memberikan satu suntikan yang baru buat aktiviti dagangan antarabangsa dunia dan juga Malaysia.
Jadi kita menjangkakan prestasi ekspor negara akan berkembang lebih baik berbanding suku pertama, khususnya didorong oleh permintaan dari China. Ya, Zafri, sudah tentu The Economist front page-nya muka hadapan berkenaan dengan China untuk edisi terbarunya, dan sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan KDNK ini penting juga untuk saya tanyakan soalan ini kerana ramai yang bertanya kenapa KDNK ini sekadar angka. Bagaimana kita nak pastikan bahawa KDNK ini dapat dirasai oleh kerajaan? Mungkin bentuk inisiatif yang boleh dilakukan kerajaan supaya ianya tidak hanya tinggal sebagai angka, Zafri. Baik, pertama, peningkatan KDNK ini sendiri adalah hasil ataupun reaksi daripada kesan positif terhadap rakyat Malaysia sendiri, melalui pekerjaan, income pun naik sikit dan terus memberikan menyuntik ekonomi dari segi perbelanjaan runcing dan juga any long term purchase. Ini yang antara kesan terhadap ekonomi negara. Kedua, dengan peningkatan ekonomi ini, pendapatan kerajaan khususnya dari segi cukai dan hasil bukan cukai akan terus meningkat dan kerajaan mampu memberikan lebih banyak insentif, bantuan dan juga pelbagai skim untuk membantu rakyat, khususnya golongan-golongan B40 dan M40. Dan terakhir, rakyat khususnya golongan-golongan yang melabur akan terus melihat pulangannya lebih tinggi apabila ekonomi negara terus meningkat, khususnya pelabur yang melabur di Malaysia. Kita dapat melihat sendiri prestasi ekonomi negara dan juga pulangan pelaburan itu sendiri. Jadi itulah yang cara kita melihat bagaimana KDNK ini memberikan kesan kepada kehidupan seharian rakyat. Dan harus diingat lagi, peningkatan KDNK itu sendiri adalah hasil daripada kesan positif terhadap ekonomi negara terhadap rakyat sendiri, iaitu melalui pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Zaf, mungkin secara ringkasnya kalau kita nak meneliti kepada KDNK ini juga, bagaimana mungkin Zaf boleh bawakan dari segi faktor luaran, external factors yang mungkin sedikit sebanyak akan mempengaruhi keputusan pada hari ini untuk suku pertama dan juga unjuran untuk suku-suku akan datang. External factorsnya bagaimana, Zafri? Okey, baik. Seperti saya sebut tadi, suku pertama ini dijangka akan melihat sedikit kelembapan dari sudut sektor luar ataupun perdagangan antarabangsa. Peningkatan kadar pinjaman di negara Amerika Syarikat, di Eropah dan juga negara lain telah menyumbang kepada kelembapan ini. Kuasa membeli di negara tersebut telah agak menurun dan telah menyebabkan kelembapan dan ini akan memberikan kesan terhadap prestasi ekonomi ekspor dan import negara. Namun begitu, pembukaan China pada bulan Januari ini akan memberikan kesan positif terhadap prestasi perkembangan global. Seperti saya sebut tadi, kita akan melihat prestasi ekspor ni akan terus mencatatkan peningkatan. Namun kadar peningkatan ini adalah lebih rendah berbanding tahun lepas. Dia tidaklah rancak seperti tahun lepas. Mungkin akan mencatat single digit. Kita menjangkakan ekspor akan berkembang sebanyak 6.2% berbanding tahun lepas mencatat lebih 20%. Namun begitu, tahun ini kita akan melihat kesan daripada China khususnya dari segi tourism activity, iaitu ada satu term yang kita guna untuk ekspor adalah services export. Yang kita bincangkan selalu adalah goods export. Yang ini services export akan terus meningkat khususnya dengan pembukaan China dan Japan pada akhir tahun lepas. Ini akan mendorong kepada peningkatan export of services negara pada tahun ini. Baik, terima kasih Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research, berkongsi pandangan berkenaan dengan unjuran KDNK untuk suku pertama 2023 dan juga kita mengharapkan bahawa angka yang lebih baik dan juga ianya dapat dirasai dan juga dinikmati oleh rakyat. Ada lagi laporan lanjut selepas ini.